Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mengadakan majlis seperti biasa. Hari ini Sabtu, setiap Sabtu pukul 10 pagi kita adakan kuliah Paku Iman. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung tajuk baru ataupun ciri ketuhanan yang baru, iaitu muka surat 19, ciri yang ke-12. InsyaAllah kita akan bincang sama' dan basar. Sama' ataupun ciri pendengar kita dah bincang dah minggu lepas, dan hari ini kita akan combinekan dan kita akan serentakkan dengan ciri yang ke-12 kerana dia hampir sama, iaitu ciri yang bernama penglihat. Pendengar dan penglihat ini dia sama konsep dia. Untuk kita fahami kedua-dua ciri ini konsepnya sama. Kita akan ulang sekali lagi sama' dan basar ini serentak. InsyaAllah kita boleh mula dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazrin, wakil penganjur kita. Baik, kita boleh mula dulu. Sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita yang belum masuk lagi, kita sambil-sambil menunggu. Kita mula dulu sebagai intro. Baik, insyaAllah seperti biasa, sebelum kita sambung, kita akan view seperti biasa setiap minggu. Itulah cara yang kita buat supaya kita tak perlu hafal, kita ingat tanpa memerlukan kita hafal. Kita bincang ni tuan-puan, kita bincang konsep ataupun ciri ketuhanan. Dalam kitab kita ni hanyalah 13 ciri asas. 13 ciri asas yang ditadwinkan oleh pengarang kita ini. Tak sampai 20, hanya 13 yang muktamad. Dan 13 ini kita dah sambung hari ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang ke-12 ini sifat ma'ani yang keempat. Yang pertamanya qudrah, yang keduanya iradah, yang ketiganya hayah, yang keempatnya sama', dan yang kelima hari ini ialah basar. Yang kelima hari ini basar. Kelima nisbah bilangan sifat ma'ani, ke-12 nisbah bilangan sifat ataupun ciri ketuhanan keseluruhan 13 ciri yang dibincang di dalam kitab kita ini. Baik, kitab kita ini dia hanya ada 3 komponen ciri sahaja ataupun 3 jenis ciri, 3 kategori ciri yang dirumus oleh para ulama kita. Ciri ketuhanan ini secara detailnya ada 4 dan secara asasnya ada 3 yang kita bincang ini. 13 ini ada 3 kategori, ada 3 dipanggil 3 komponen ciri utama. Komponen yang pertama, ciri pertama dipanggil ciri nafsiyah ataupun sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni merujuk kepada sifat yang dinisbahkan kepada diri Tuhan. Iaitu ada satu sahaja ciri Tuhan dalam komponen nafsiyah, iaitu wujudun. Ciri yang bernama ada. Jadi ciri yang bernama ada ini dipanggil ciri nafsiyah ataupun sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada diri, ada diri. Yang kedua dipanggil sifat salbiyah. Dipanggil sifat salbiyah ataupun kita panggil ciri salbiyah yang merujuk kepada apa? Kepada penafian. Tak perlu menafi, tapi dia panggil ternafi secara auto. Tak perlu manusia menafi, tetapi ternafi. Sebab itu kita panggil salbiyah ini ada 5. 5 ciri salbiyah ini dia merujuk kepada makna penafian ataupun kita panggil tak. Untuk kita faham, ciri yang ada pada Tuhan itu ciri salbiyah yang tidak ada pada Tuhan. Maksud apa? Qidam sampai wahdaniyah. Dia ada 5 ciri yang termasuk ciri penafian yang kita kena maknakan dia dengan tak. Qidam, tak ada mula. Tak ada mula bagi adanya Allah. Jadi tak ada mula bagi ada Allah itu ciri dia. Sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kenal Allah kena combinekan juga dengan ciri yang tidak ada pada Allah. Maksud apa? Maksud Allah ini tidak ada mula bagi adanya Allah. Itu dipanggil makna qidam. Kalau terjemahan qidam sedia kala,
Itu terjemahan dia. Tetapi makna dia, tidak ada permulaan bagi keberadaan Allah Ta'ala. Nak adanya diri Allah, ada yang jenis tidak ada permulaan bagi ada diri Allah. Jadi tidak ada permulaan itu adalah ciri bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipanggil ciri pengenalan untuk mengenal Allah Ta'ala melalui info. Kerana kita, tuan-puan, kita berada pada langkah pertama mengenal Allah Ta'ala secara info, secara maklumat, secara ilmu tentang ciri-ciri yang ada pada Tuhan. Jadi yang kedua ini, kidam ini dipanggil tidak ada mula bagi ada Allah, itu ciri yang ada pada Allah. Macam kita lah, tuan-puan, selalu saya sebut, kita juga konsep pengenalan kita, pengenalan nak kenal orang, nak kenal saya, tuan-puan, saya nak kenal tuan-puan, kita boleh kenal melalui ciri yang ada pada diri dia dan ciri yang tidak ada pada diri dia. Maksudnya ciri salbiah yang ada pada diri dia. Saya, ciri salbiah yang ada pada saya bukan perempuan. Saya bukan khuntha. Saya bukan perempuan, saya bukan khuntha, saya bukan pondan. Kenapa dia kata dia bukan pondan? Sebab dia lelaki. Dia lelaki, nak menzahirkan lelaki itu ada ciri yang tidak ada pada dia. Biasanya kita ni, tuan-puan, manusia, kita guna ayat bukan. Saya bukan lelaki, makna dia perempuan. Saya bukan perempuan, makna dia lelaki. Tak ada, kerana dia jantina dua je. Kalau tidak perempuan, dia lelaki. Kalau dia kata dia bukan perempuan, confirm dia lelaki. Tidak ada khuntha. Kerana khuntha ni ada, cuma jaran sahaja. Jadi kebiasaannya kita ini dua ini sahaja. Walaupun khuntha itu ada. Walaupun dia pondan, tetap dia lelaki. Kita panggil dia bukan perempuan. Saya ini bukan perempuan. Apa lagi? Saya bukan tinggi. Saya tak rendah. Saya tak tinggi. Dia nak cerita dia sederhana. Saya apa? Saya tak rendah, tak tinggi. Makna dia nak cerita dia sederhana. Itu kalau menggunakan bahasa bukan, bahasa tak, itu ciri. Ciri pengenalan kita nak kenal dia. Ciri pengenalan nak kenal makhluk. Kita juga sama. Kita kata Wan ni nak kenal Wan NASA. Wan ni orang mana? Wan ni bukan Kelantan. Mana bukan Kelantan, dia nak ceritanya ciri yang ada pada dia, dia bukan orang Kelantan. Makna apa? Makna dia orang lain daripada Kelantan. Mungkin dia orang Pahang, mungkin dia orang Selangor, mungkin dia orang KL. Itu ciri yang ada pada dia. Wan ni hak mana? Hak mana satu? Sebab ramai Wan ni. Wan itulah apa nama ni, tak kahwin lagi. Maknanya Wan tak kahwin lagi. Kenapa buh tak kahwin? Wan hak tak kahwin lagi. Wan hak tak ada anak lagi. Hak semua hak tak ada. Wan hak tak ada anak lagi. Wan hak tak kahwin lagi. Kenapa kena buh tak tu? Itu ciri pengenalan yang bercirikan penafian. Nak kenal dia, ada ciri salbiah yang ada pada makhluk. Begitu juga pada Allah Ta'ala. Allah ada 5 sifat salbiah. Kidan, baqa. Yang kedua baqa. Baqa ni apa? Baqa kekal. Terjemahan baqa itu kekal. Makna kekal, tidak ada penghujung bagi adanya Allah. Tidak ada expired bagi adanya Allah. Itu dia panggil baqaun, kekal yang tidak menerima binasa. Ini istilah dia. Kalau baqa, penggunaan baqa kekal, apa makna kekal? Kekal yang tidak menerima binasa. Dia panggil kekal yang tidak ada penhujung. Kekal yang tidak menerima binasa. Itu dia panggil selama-lamanya. Kalau khalidina fiha abada, kekal juga khalid. Khalidina fiha abada, manusia kekal di dalam syurga. Selama-lamanya kekal dalam syurga. Apa beza dengan baqa? Khalidi, kekal. Baqa kekal, tetapi beza. Beza apa? Beza khalidi, kekal yang menerima binasa. Cuma sengaja Allah Ta'ala tak nak membinasakan dia dalam syurga. Dia bagikan ni'matan yang terus menerus tanpa membinasakan syurga. Ini apa namanya, Allah Ta'ala nak balas manusia dengan menyediakan syurga dan neraka itu bersifat kekal. Tetapi kekal itu menggunakan khalid, tidak baqa. Kalau baqa kekal Allah yang tidak menerima binasa, tu panggil tak berpenhujung. Ini beza di antara khalidi. Tapi kalau khalidina fiha abada, syurga itu kekal, neraka itu kekal.
maknanya kekal yang menerima binasa. Kalau Allah nak membinasakan bila-bila, boleh Allah binasakan bila-bila. Tetapi sengaja Allah Ta'ala tahan, Allah Ta'ala janji, aku akan kekalkan syurga sampai bila-bila. Aku akan kekalkan neraka sampai bila-bila. Aku akan kekalkan ruh yang akan menerima balasan nanti. Balasan kenikmatan dan kecelakaan di akhirat. Yang akan menerimanya ialah ruh kita yang kekal selama-lama. Beza kekal 8 jenis yang kita sebut dulu ialah kekal yang menerima binasa. Itulah dia salbiyah. Ada lagi 5 salbiyah seterusnya. Akidan baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi qiyamuhu binafsi. Mukhalafat tak sama, tak standing, tak serupa, tak semacam dengan segala bentuk yang baharu. Allah Ta'ala tak sama. Ciri dia tak sama. Kita ada juga kita tak sama. Walaupun kembar tapi tak seiras. Ada kembar yang seiras, kembar yang tak seiras. Tak itu ciri penafian yang ada pada kita. Itu merupakan ciri pengenalan makhluk dan juga ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Dan kita kena tahu ada ciri nafsiyah, ada ciri salbiyah dan ada ciri ma'ani yang kita nak sambung pada pagi ini tuan-puan. Serta mukhalafah qiyamuhu binafsih, tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Wahdaniyah, tak berbilan. Satu itu terjemahan. Makna dia ialah tak berbilan. Esa itu terjemahan. Satu itu terjemahan. Makna dia ialah tak berbilan. Tak berbilan, bukan 2, bukan 3. Itulah dia dinamakan wahdaniyah. Makna tak berbilan. Baik, serta 6 ciri yang termasuk ciri nafsiyah 1, 5 ciri salbiah, dan kita masuk tuan-puan komponen ketiga, komponen terakhir. Dalam kitab kita ini hanya ada 3 kategori saja, kategori ciri, kategori sifat, dan kita masuk kategori yang ketiga, nama dia adalah kategori ma'ani ataupun ciri ma'ani, ciri yang betul-betul ada. Maksud apa? Maksud 13 ciri yang ada pada diri Tuhan, ada ciri yang hanya dipahami di akal kita, ciri yang hanya kita boleh faham di akal kita tapi tak dapat dikesan dengan panca indera, tak dapat tengok. Kenapa? Kerana ciri itu bukan ciri yang betul-betul ada. Tetapi ada 7 ciri yang bermula dengan qudrah sampai kalam. 7 ciri ini, 7 sifat ini dikategorikan oleh para ulama kita kategori ciri yang wujudiyun, yang maujud, wujud lagi maujud, iaitu ciri yang betul-betul ada, yang boleh dikesan dengan panca indera kita apabila Allah buka hijab kita. Kita boleh tengok dengan mata kita, kita boleh dengar dengan deria pendengar kita. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab, membuka kasyaf, buka kasyaf dengan makna apa? Dengan makna Allah memberikan kepada kita dengan penglihatan yang luar biasa daripada penglihatan biasa. Itu dipanggil buka hijab ataupun buka kasyaf. Kita boleh lihat kudrah Allah. Kenapa? Kerana dia benda yang ada. Kudrah Allah, sifat penglihat yang ada pada diri Allah. Diri Allah kita boleh lihat dan sifat yang ada pada diri dia juga boleh lihat. Kenapa? Kerana sifat ini maujud ataupun sifat ini wujud lagi maujud. Baik, kita sambung terus sambil-sambil saja tadi intro tu. Kita menunggu kawan-kawan kita. Baik, kita terus kepada sifat yang ke-12. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan ke-12-nya daripada 13. Kita semakin hampir ke penamat. Ada 1 lagi tuan-puan. Ini antara topik yang penting. 13 ciri ini yang penting. Selepas 13 ciri, yang lain semua simple saja. 3 dia rukun ataupun teras rukun iman. Kita panggil rukun iman ataupun teras dalam sistem kepercayaan kepada Tuhan ini ada 6. Ada 6 rukun, ada 6 teras, ada 6 paksi, ada 6 pilar. Pilar pertama ini sahaja detail. Adapun yang kedua, ketiga sampai ke 6 simple sahaja dan mudah untuk kita faham. Dan ke-12 daripada 13 ciri ketuhanan yang ada pada diri Tuhan. Ingat, ciri ini duduk di mana tuan-puan? Berada pada diri Tuhan. Basarun ataupun yang bernama basar, bernama penglihat. Ertinya erti penglihat, wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat basar.
Wajib bagi dengan makna rumus hukum akal dengan makna mesti. Wajib itu tukar kepada makna dia mesti ada. Mesti ada bagi Allah Ta'ala sifat yang bernama basar. Tu. Mesti ada. Kenapa kita decide, kita tentukan, kita putuskan mesti ada? Dengan makna apa mesti ni? Mesti ni terjemahan wujubun. Wujubun wajibun. Wujubun wajibatun. Apa makna wujub? Mesti. Apa dia makna mesti? Wujub itu terjemahan. Wujub diterjemahkan kepada mesti. Apa makna mesti? Mesti dengan makna apa? Dengan makna tetap. Mesti itu tetap, tidak berganjak. Tetap, tidak berubah-ubah. Itu panggil mesti. Mu nak pergi kelas tak? Mesti nak pergi kelas. Mesti apa? Aku tetap akan pergi. Itu panggil tetap. Aku tetap akan pergi. Aku tak akan ubah keputusan aku. Itu makna dia keputusan yang akal kita buat. Mesti ada bagi Allah Ta'ala ini sifat yang bernama penglihat pada diri Allah Ta'ala. Mesti ada. Mesti ada dengan makna apa? Dengan makna tetap ada, tidak berubah-ubah, tidak berganjak. Allah tetap ada sifat penglihat. Itu dia panggil hukum akal. Kita kena kejap. Kenapa kejap? Itulah pegangan kita. Pegangan kita terhadap ciri ketuhanan. Tak berganjak, tak berubah. Tak berubah-ubah. Jangan jadi iman daun macan, daun pisang kering. Kata Tok Guru Haji Cip, Tuan Guru Al-Alim Al-Alamah, Tuan Guru Haji Cip, pengarang kitab kita ini, dia kata iman kita jangan jadi daun lalat. Iman kita jangan jadi daun pisang kering ikut arah angin. Ikut arah angin, tiup ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke belakang. Kita kena tetap, kita kena ada prinsip, kita kena ada keputusan yang tetap, tidak berganjak walaupun apapun cabaran kita, apapun orang dakwah, apapun orang cakap, apapun orang paksa, tetap. Kita kata Allah tetap bersifat dengan pelihat. Sebab itu Allah boleh melihat apa jua, apa saja perkara, sama ada perkara itu wajib, perkara itu istihalah, ataupun perkara itu jawaz, semuanya Allah boleh melihat dengan sifat penglihat yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ubah keputusan itu walaupun orang paksa kita. Orang paksa kita, Allah Taala melihat dengan zat, bukan melihat dengan sifat penglihat. Tetap kita decide, kita dah buat keputusan, tidak akan berubah, tidak akan berganjak, tidak akan bergoyang. Kita tidak akan mengubah keputusan yang kita buat. Apapun orang paksa kita, apapun berlaku, itulah iman kita. Iman yang jazam. Artinya, baik settle, rumus sukun akal, settle dia nak terus kepada step yang kedua. Itulah dia cara struktur pengajian ciri sifat, tuan-puan. Setiap ciri, setiap sifat, itulah dia punya frame dia, dia punya kerangka dia. Bermula dengan rumus sukun akal, yang kedua bermula dengan makna ciri, yang ketiga dengan fungsi, fungsi ataupun taklub, dan yang last sekali ialah dalil. Mudah saja, itu cara untuk kita faham. Artinya, arti basar. Yang kata basar ni, penglihatnya apa dia? Melihat. Artinya, arti basar itu melihat. Yang berdiri, ia melihat dengan makna pelihat. Melihat tu samarah. Melihat dengan makna pelihat. Kalau inilah gaya cara baca tuan-puan. Kalau kita bertemu dengan melihat pun, walaupun Tok Guru tak tulis pelihat, tetapi dengan makna pelihat. Adapun melihat itu dia panggil samaratus sifat. Dia panggil kesan kepada sifat itu. Apabila dia ada sifat penglihat, dia boleh melihat. Maka melihat itu dipanggil kesan dia. Kesan apa? Dia panggil kesan daripada sifat Allah Ta'ala ada sifat penglihat. Itu makna melihat. Tapi di sini dengan makna pelihat. Pelihat yang berdiri, ia sifat pelihat itu pada zat Allah Ta'ala. Baik, itu saja. Yang melihat itu nak masuk fungsi dia, takluk dia, peranan dia. Nak masuk peranan dia. Baik, settle. Kita nak masuk peranan dia. Peranan ni ada panggil takluk.
Dalam bahasa kita, dia panggil mudahnya, kita panggil peranam lah. Apabila dia ada sifat, dia ada fungsi sifat. Dia ada bidang tugas dia. Apa job yang dia yang cover. Bukan semua kita kena tahu. Ni. Tapi dia beza. Cuma beza sikit ni kalau samuk dan basar dia cover semua. Kalau qudrah iradat, dia tak cover semua. Dia hanya cover satu bidang tugas dia. Dia cover satu benda tu, kita kena tahu job dia tu. Kita kena tahu makna. Pertama, kena tahu rumus rukun akal. Yang kedua, kena tahu makna ciri. Yang ketiga, kena tahu fungsi ciri. Fungsi ciri ni, peranan ciri ni, peranan dia apa dia? Peranan dia, kalau peranan sifat pelihat, dia dengan sebab dia ada sifat pelihat, dia berkeupayaan untuk melihat. Baik, kita nak tahu pula, melihat itu pula dia ada bidang tugas dia. Dia ada bidang tugas yang dia cover. Baik, melihat ini, apa benda perkara yang dia melihat? Ini pun kita kena tahu secara untuk nak mendetailkan, untuk nak confirm, untuk nak lebih confirm, lebih tahqiq lagi kita punya kepahaman kita, walaupun dia tidak menjadi fardu ain. Jadi, kita kena tahu bidang tugas dia yang dia cover. Jadi, kalau penglihat dan juga pendengar tuan-puan, dia cover semua. Apa makna semua dan sebahagian itu? Dia hanya ambil kira kayu ukur dia, tuan-puan, kayu ukur dia, bidang tugas dia ini, mana kayu ukur dia? Kayu ukur dia adalah level hukum akal. Kan hukum akal ada 3, wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal. Jadi 3 ini yang akan diguna pakai dalam semua ciri ketuhanan. Sebab itu hukum akal sangat penting sebagai wasilah perantaraan kepada kita, sifir kepada kita, dan dia panggil rumus untuk kita guna dalam semua ciri-ciri ketuhanan. Hukum akal lah yang sebagai sifir ataupun rumus yang kita akan guna sepanjang perbahasan dalam ciri ketuhanan 13. Setiap ciri kita akan guna rumus dia. Rumus, dan paling penting untuk kita nak tengok job, untuk kena tengok fungsi, bidang, tugas, peranan, sifat ma'ani. Mana yang dia cover. Contoh qudrat dan iradat, dia cover satu. Apa dia? Qudrah dan iradat, dia hanya berperanan ataupun berfungsi bukan semua perkara, tetapi hanya pada perkara yang mumkinat. Pada perkara yang mungkin sahaja. Ada perkara istihalah dan juga perkara yang harus, maka itu bukan bidang tugas qudrah. Dia tak cover, bukan job dia. Dia tak cover istihalah, bukan tugas dia. Perkara jawaz, perkara yang wujub, bukan tugas dia. Perkara wujub ataupun wajib, bukan tugas qudrah. Bukan tugas iradah. Qudrah dan iradah, mudah kita nak ingat, job dia, bidang tugas dia, dia hanya cover perkara mungkinat sahaja. Manakala 2 ni pula tuan-puan, samud dan basar, mudah juga untuk kita faham, dia cover semua. Apa yang dia cover? Semua perkara, sama ada perkara itu wujub, perkara wajib pada akal, ataupun perkara yang mustahil pada akal, dan juga perkara yang harus pada akal. Itu dia punya struktur untuk kita mudah faham. Saya ulang sekali struktur sebelum kita baca. Pertama, kita nak kena faham rumus rukun akal. Yang kedua, kita kena faham makna setiap ciri. Apa makna penglihat? Dan yang ketiga, kita kena faham takluk dia ataupun fungsi dia. Fungsi dan juga bidang tugas yang dia cover. Itu saja dalam ciri ketuhanan secara basic, itu saja yang perlu kita faham untuk kita nak clearkan panggil apa, asas di dalam pengenalan ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Tak sukar tuan-puan, tak payah sangat tauhid ini. Tak payah tu untuk kita cover tajuk yang basic. Adapun yang payah itu fardu kifayah. Yang dalam tu payahlah. Yang dalam tu kita perlu kepada fokus dan perhatian yang lebih untuk memahami istilah-istilah yang dalam. Tapi untuk fardu ain, untuk level asas, cukup sekadar beberapa yang konsep yang kita bagi. Baik, settle tuan-puan, kita nak tengok yang kedua. Yang pertama settle rumus, yang kedua makna. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-puan, makna sifat basar. Dia sama dengan sama. Dia sama dengan sama. Dia panggil sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati ta'ala tata'allaqu. Ini sama dengan sama dan basar sama. Tata'allaqu bi kulli mawjudin. Sama pun sama bi kulli mawjudin. Sama pun sama
dan basar pun sama. Ala wajhil ihatah. Ini bidang job dia, bidang tugas dia. Dia cover ihatah, dia panggil ta'alluq, ta'alluq inkishaf. Ala wajhil ihatah ta'alluqan zaidan. Ala ta'alluqil ilmi. Baik, settle. Baik, mudahnya apa tuan-puan? Kita tahu dia ada dua benda dalam takrif ini, ada dua benda. Pertama, kita kena tahu makna, ciri. Yang kedua, kita kena tahu fungsi ciri itu. Ataupun peranan dia, ataupun takluk dia. Yang disebut samuk dan basar ini tuan-puan, apa dia? Pendengar dan penglihat. Sama konsep dia. Apa basar ini? Penglihat ni apa? Penglihat ni satu sifat, sifatun wujudiyatun. Satu sifat yang betul-betul ada. Itu makna wujudiyatun. Satu sifat yang betul-betul ada, qaimatun bizati ta'ala, yang berada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja sifat. Kita faham sifat dulu, belum, walaupun kita tak faham takluk lagi. Kita faham sifat memadai, walaupun kita tak tengok takluk dia, kita tak tengok peranan dia, kita tak tengok lagi dia punya fungsi dia, tapi kita dah boleh faham, boleh pegang, boleh beriman dengan sifat. Kenapa? Kerana sifat ini satu, sifat penglihat ini, sifat pendengar ini, satu sifat, satu ciri yang ada, satu ciri yang betul-betul ada, yang boleh dikesan dengan panca indera. Kalau Allah buka kasyaf kita, yang ada pada diri Allah. Kalau orang tua dulu kata, yang melekat pada zat Allah Ta'ala. Mana yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tak tengok dia punya peranan dia, tak tengok dia punya fungsi dia, tapi dia ada ciri penglihat. Walaupun kita tak tengok benda yang Allah melihat, tetapi kita akui, kita beriman, kita berpegang, Allah ada sifat penglihat. Dengan sifat penglihat inilah Allah berkeupayaan untuk melihat. Barulah kita nak tengok dia punya peranan sifat penglihat. Kerana sifat penglihat ini, dia sifat ma'ani, sifat yang ada peranan, yang ada takluk, dia nak bekerja lebih. Itu makna yang bahasa yang lama. Bahasa lama dia menggunakan apa? Takluk ini tuan-puan, kerja lebih. Dia tak boleh duduk diam. Dia berperanan, dia ada peranan dia, ada fungsi dia. Berfungsi mengikut bidang tugas yang tersendiri. Dia tak sama fungsi ini. Di antara qudrah, iradah, samuk basar. Baik. Kita faham dulu step yang pertama, yang kata sifat, yang kata ciri. Walaupun kita tak tengok lagi benda ataupun peranan ataupun takluk, kita tak tengok takluk lagi, tapi kita dah akui, kita dah yakin, kita dah beriman Allah ada sifat yang bernama penglihat. Maka dengan sebab penglihat inilah Allah ada keupayaan untuk melihat segala perkara yang maujud, segala perkara yang ada. Allah melihat segala perkara yang ada, Allah boleh mendengar segala perkara yang maujud, segala perkara yang ada, sama ada perkara yang ada itu wujubun, ataupun perkara yang ada itu istihalatun, ataupun perkara yang ada itu ialah jawazun. Ialah jawazun. Baik. Settle tuan-puan. Saya nak tekankan tuan-puan, kita faham dulu sifat sebelum kita faham takluk, sebelum kita faham peranan. Kita boleh faham sifat. Apabila kita faham sifat, lagi mudah untuk kita faham peranan dia. Setengah orang dia nampak peranan dulu. Dia tak nampak sifat lagi, tapi dia nampak peranan. Boleh, kerana peranan itu berhubung kait dengan sifat. Peranan itu, dia panggil takluk itu, berhubung kait dengan muta'alliq dan juga muta'allaq. Baik, settle tuan-puan. Sebab itulah konsep, saya selalu sebut tuan-puan, nak faham konsep pengenalan terhadap ciri ketuhanan kepada Tuhan, kita faham konsep makhluk. Walaupun tak sama, tapi konsep itu umum. Kita juga ada, Allah Ta'ala bagi ciri yang nama dia penglihat. Allah bagi deria di mata kita. Kita bukan melihat dengan mata. Kita melihat dengan deria yang Allah jadikan, yang Allah letak dalam mata kita ni, dalam anak mata kita ini, ada deria penglihat. Ada deria penglihat yang Allah letakkan dalam mata kita ini. Jadi,
walaupun kita tak melihat, tapi ada tak kita sifat penglihatan? Boleh tak panggil buta? Contoh. Saya pejam mata, saya tak tengok pun. Saya tak nampak pun tuan-puan ni ada berapa orang. Saya tak nampak kerana alam maya. Tak nampak tuan-puan duduk di rumah tuan-puan. Saya tak nampak muka tuan-puan. Saya tak nampak tuan-puan duduk buat apa. Saya tak nampak berapa orang. Ada nampak mata memandang 10 orang saja. Tapi tak nampak diri tuan-puan. Adakah boleh panggil saya ini buta? Tak boleh. Tak panggil saya buta. Sebab saya ada ciri penglihatan. Begitu juga saya pejam mata. Apabila pejam mata ataupun waktu kita tidurlah mudah tuan-tuan. Waktu tidur, ketika kita tidur, boleh tak kita nampak tak siapa lalu depan kita? Tak nampak. Apabila kita tak nampak, boleh tak kita panggil buta kita? Tak boleh panggil buta. Kenapa tak boleh panggil buta? Sebab kita duduk lalu tepi dia tak nampak pun. Kita pergi rumah kawan kita. Kawan kita tidur. Kita duduk sembang dengan ibu dia, mak dia duduk sembang sampai kita balik. Tak bangun-bangun pun dia. Dia duduk tidur tepi kita je. Duduk tidur ruang tamu. Sembanglah kita. Minum air, apa orang angkat kuih, makan kuih, orang angkat nasi, makan nasi, bedah nasi, semua kenyang, semua dah. Minta diri balik. Dia nampak tak? Dia tak nampak. Dia tidur. Boleh tak kita panggil? Kita panggil kawan kita ni buta lah. Dia kata, aku duduk sampai berjam-jam, tak tengok-tengok pun. Tak perasan pun aku. Boleh tak kita panggil dia buta? Tak boleh. Kenapa? Dia ada sifat. Dia ada ciri. Ciri apa? Ciri penglihatan. Walaupun dia tak melihat, walaupun dia tak berperanan, walaupun dia tak takluk sekarang ini, dia tak berfungsi sekarang ini. Kenapa? Kerana dia tidur. Ketika mana dia tidur, dia tak connect, dia tak berfungsi. Kerana dia berfungsi ketika penglihatan dia berfungsi ketika dia sedar sahaja. Penglihatan dia berfungsi ketika mana dia sedar. Adapun dia tidur, dia tak berfungsi. Apabila dia tak berfungsi, boleh tak dipanggil dia buta? Tak boleh. Kenapa? Kerana dia ada ciri. Inilah kita nak faham konsep ciri sebelum kita nak faham yang kedua. Yang keduanya ialah peranan ataupun fungsi. Kita faham dulu ciri dia. Kita faham dulu sifat. Allah ada sifat penglihatan. Baru kita nak faham apa peranan penglihatan. Settle. Baik, Yan ini takluk. Baik, dua dah tuan-puan kita bincang. Dua benda dah. Yang pertama, rumuh kunakal. Yang kedua, makna basar. Makna basar dan sama. Iaitu, pendengar ataupun penglihatan ni, satu sifat yang wujud, yang betul-betul ada. Itu dia sebut direct wujud. Bukan sifat amrun iktibar. Sifat yang betul-betul ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi, kita nak terus kepada yang ketiga. Pada yang ketiga ni peranan ataupun fungsi ataupun bahasa kita panggil takluk. Yang melihat. Tu. Artinya melihat. Ini pelihat. Yang berdiri ia pelihat. Pada zat Allah Ta'ala. Yang melihat Allah Ta'ala dengan sifat pelihat itu. Akan segala yang wajib, segala perkara yang wajib. Yang tu dipanggil sifat bagi mausuf, yang mahzuf. Yang tu sifat bagi mausuf, yang mahzuf. Mana mahzuf dia kena kata kedil lah. Itu cara macam biasalah tuan-puan. Itu seni, fun. Seni dan ketinggian kitab Jawi. Jangan diremehkan, jangan di-skipkan. Jangan jangan kesampingkan. Kalau dikesampingkan semua seni dia, hilanglah mutu keunggulan kitab lama. Kitab lama dia ada seni yang tersendiri yang perlu kita ikuti. Kerana dia gaya bahasanya sangat tinggi dan sangat bermutu. Dia punya kesenian bahasa. Jadi, kita faham di sini tuan-puan, peranan penglihatan. Apa peranan penglihatan? Ini antara job dia yang dia cover yang perlu kita faham. Kita dah tahu. Apabila Allah Ta'ala ada sifat penglihatan, konsep kita pun sama, kita ada sifat penglihatan, kita ada keupayaan untuk melihat. Cuma Allah bagi peranan penglihatan kita ni, tuan-puan, dia sangat limited, sangat terhad. Kita akan kenal tuan-puan, kita akan sebut sekejap lagi. Adapun Allah Ta'ala sangat luas. Ini beza tuan-puan. Kita kenal kita sangat kerdil, sangat lemah, sangat daif, berbeza.
Dengan Allah Ta'ala. Barulah kita kenal siapa kita yang sangat lemah, hina, dina ini. Tidak ada sedikit pun yang perlu dibanggakan apabila kita kenal kita. Dan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia ada sifat penglihat menyebabkan dia ada keupayaan. Penglihat dia ini, sifat penglihat ada pada diri Allah, dia ada keupayaan untuk melihat. Apa benda yang dia boleh melihat? Ini dia. Mana tadi? Ni. Yang melihat Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat penglihat itu, melihat itu. Akan, maf'ul dia. Akan segala perkara yang wajib. Dia cover 3 tuan-puan. Sifat pelihat ni, dia melihat, dia ada keupayaan untuk melihat semua perkara. Semua perkara tu perkara apa? Meliputi 3. Perkara yang wajib dan perkara yang mustahil dan juga perkara yang jawaz, yang harus. Dia melihat semua perkara. Tapi ingat, kata kunci dia kena ingat, perkara itu, yang Allah melihat perkara apa? Bikulli mawjudin, perkara yang mawjud. Perkara yang maklum. Apa makna perkara yang maklum? Perkara yang ada. Perkara yang nyata. Perkara yang ada, perkara yang nyata. Itu kita dah sebut sebelum daripada ini. Mana dia? Seperti perkara wajib. Zatnya zat Allah. Allah boleh melihat diri dia. Diri dia kan termasuk perkara yang wujub. Wujubun wajibun. Seperti Allah Ta'ala melihat zatnya zat Allah Ta'ala. Dan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala. Sifat yang ada. Sifat ma'ani. Allah boleh melihat sifat kudrah dia. Allah boleh melihat sifat iradah dia. Allah boleh melihat sifat hayah dia. Allah boleh melihat sifat ilmu dia. Allah boleh melihat sifat sama' dia. Allah boleh melihat sifat basar dia. Kenapa? Kerana sifat itu, ciri yang wujudun lagi mawjud. Ciri yang jenis ada di diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah boleh melihat segala perkara yang harus sekalian yang ada. Segala perkara yang harus Allah boleh melihat. Tapi ingat, sekalian yang harus itu yang ada. Harus yang mawjud yang ada. Bukan melihatnya dengan mata. Bukan melihat dengan mata. Allah bukan melihat dengan mata, tetapi Allah melihat dengan sifat penglihat. Adapun kita, tuan-puan, kita melihat dengan alat, kita melihat dengan mata. Baik. Maka melihat Allah Ta'ala akan segala suara. Kenapa suara ni Allah boleh lihat? Allah boleh dengar sama, tuan-puan. Konsep pendengar. Sekejap lagi kita akan buat rumusan. Habis kita baca dulu, kemudian last sekali kita akan buat rumusan. Rumus itu kita akan samakan dengan samak dan basar. Sama saja. Kenapa Allah boleh mendengar suara? Kerana suara itu benda mawjud. Benda yang ada. Sebab Allah dia boleh mendengar, dia boleh melihat semua perkara yang mawjud. Sama ada perkara mawjud itu termasuk dalam perkara wajib, ataupun perkara mawjud itu termasuk dalam perkara yang istihalah, ataupun perkara mawjud itu termasuk dalam perkara yang jawaz, yang harus. Allah boleh dengar suara. Kenapa? Kerana suara itu ada. Suara itu termasuk mawjud. Suara itu termasuk benda ada. Allah boleh melihat ada suara? Boleh melihat. Allah boleh mendengar suara? Boleh mendengar. Kita boleh lihat ada suara, tuan-puan. Kita tak boleh lihat suara. Tapi kita boleh dengar suara. Allah Ta'ala ni, suara ini dia boleh dengar dan dia boleh lihat. Adapun kita terhad, tuan-puan, kita hanya boleh mendengar suara, tapi kita tak boleh mendengar warna, kita tak boleh mendengar bau-bauan, kita tak boleh mendengar diri kita, Tuan Zat tak boleh mendengar. Kita tak boleh mendengar bolpen ini. Kita tak boleh mendengar air. Kita boleh mendengar suara desiran air saja. Suara desiran air kita boleh dengar, tapi diri air kita tak boleh dengar.
Adapun Allah boleh dengar diri air, Allah boleh dengar warna air, Allah boleh dengar diri kita, Allah boleh dengar warna kita, Allah boleh dengar angin, dan Allah boleh melihat semua maujud, semua perkara maujud. Allah boleh dengar suara, Allah boleh dengar, Allah boleh melihat masan manis. Kenapa? Kerana itu rasa yang maujud. Allah boleh melihat hitam. Allah boleh melihat segala warna. Allah boleh melihat segala suara. Allah boleh melihat segala rasa-rasa yang ada. Masin, manis, masan, kelak, semuanya. Allah boleh melihat. Dan, dia dah sebut. Dan segala rasa manis Allah boleh melihat. Kita jangan tanya kita, tuan-puan. Tanya, boleh dengar, boleh manis, mana nampak manis? Manis, dia kata, tahu. Tak, bukan tahu. Tahu tu setelah dia letak di lidah. Apabila letak di lidah, baru dia tahu, confirm. Tu ilmu dia. Tahu tak? Tahu. Apa yang tahu? Manis. Sungguh tak? Sungguh. Manis tak? Manis. Baik, kenapa dia kata manis? Kerana dia dah rasa. Baik, itu bukan kita nak tahu, kita nak rasa di lidah. Nampak tak manis? Tak nampak kita. Dengar tak manis? Tak dengar kita. Ini kita sangat lemah, limited. Tapi Allah, dia boleh melihat manis. Dia boleh mendengar manis. Masin, sejuk, panas, dan atau pada kata segala rasa. Dan Allah boleh melihat segala bau-bauan. Allah boleh melihat segala bau-bauan. Dan segala warna atau pada kata bau. Dan Allah boleh melihat segala warna. Dan lainnya, lain daripada contoh yang dia sebut, lain-lain tu tiap-tiap barang yang ada ia barang, lihat sekaliannya. Semua barang yang ada itu Allah boleh lihat. Lihat dengan apa? Lihat bukan dengan alat perantaraan, tapi Allah lihat dengan sifat penglihat. Lihat itu pula ta'alluq inkishaf, tuan-puan. Lihat tu pula nyata, terang, jelas. Kita ni dah lah tengok limited, tengok pula tak jelas, terang, tak nyata. Kita sangat limited cara kita lihat. Tapi Allah lihat ni jelas, ihatah. Secara jelas, secara terbuka, secara terang. Allah melihat secara terang, secara nyata, secara terbuka, tidak tersembunyi walaupun sedikit benda. Tak tersembunyi pada penglihatan Allah Ta'ala. Manis, Allah melihat semua unsur-unsur manis, semua diri manis Allah boleh nampak tanpa tersembunyi sedikit pun. Kalaulah kita boleh nampak dan hati kita begitu, tuan-puan, barulah rasa izzah, keagungan, rasa kehebatan Allah Ta'ala baru kita rasa dan hati kita apabila kita kenal. Inilah penting kepada ilmu tauhid. Sejauh mana kita kenal Allah, sejauh mana datangnya kehebatan, keagungan Allah Ta'ala dan hati kita mengikut level dan tahap ilmu, tahap yang kita kenal Allah Ta'ala. Ini penting untuk kita cari ciri-ciri ketuhanan ada pada Tuhan, kerana dia berkait rapat dengan level pengenalan kita kepada Tuhan. Kita kenal Allah ni ada sifat penglihat, dan penglihat Allah ni macam mana, peranan dia macam mana. Dia melihat segala perkara maujud, sama ada perkara maujud itu perkara wajib ataupun perkara istihalah ataupun perkara jawaz, dan melihat itu pula secara ihatah, secara terbuka, secara nyata, secara terang, tidak tersembunyi walaupun sekecil mana sekalipun benda maujud itu Allah boleh melihat. Kuman yang ada sekecil mana tak boleh tengok dengan mikroskop, tak boleh tengok dengan alat-alat. Sekecil mana mikron, tuan-puan, virus yang diukur dengan mikron, bukan mikroskop, tapi mikron kecilnya, tak dapat dilihat oleh mata kita, tetapi Allah dia tahu, Allah Ta'ala boleh dengar, Allah Ta'ala boleh melihat sekecil mana virus itu, sekecil mana bakteria itu, sekecil mana influenza itu, Allah boleh lihat. Kenapa? Kerana sifat penglihat yang ada pada Allah ini, dia melihat benda ada, asalkan benda ada itu secara nyata, terbuka, tidak tersembunyi. Itu dia kena, itulah dia punya cara untuk kita faham. Walaupun, dia dah cerita, tiap-tiap barang ada ia.
ia baran itu, lihat sekalian baran Allah dapat melihat, walaupun dalam zulmah, walaupun dalam keadaan kegelapan. Dan dalam batu yang pejal, walaupun dalam batu yang pejal, tuan-puan, kita tak nampak, tapi Allah boleh nampak. Dan lawannya, baik, habis settle tuan-puan. Nak masuk pula mustahil ataupun istihalah. Sekejap lagi kita akan buat rumusan. Dan lawannya, lawan sifat penglihat. Lawannya apa? Lawan ni mustahil. Dan lawannya sifat penglihat ini buta. Buta tu mustahil. Yang istihalah apa? Yang kita kena pegang, tak buta. Tak buta itu sifat dia. Tak buta tu ciri ada pada Allah. Dia tak buta. Allah Ta'ala ini ada sifat penglihat. Dengan sifat penglihat ini, dia ada keupayaan untuk melihat segala perkara yang maujud, perkara yang betul-betul ada. Sama ada perkara itu, dia cover 3. Sama ada perkara itu wujud pada akal, perkara yang istihalah pada akal, perkara yang harus, dan dalam bentuk mana dia lihat, dalam bentuk secara terbuka, terang dan tidak tersembunyi. Itu. Apa makna dia? Maknanya, yang kata sifat penglihat ni, dia tak buta. Dia panggil tak buta itu nak menzahirkan makna wujud. Itu panggil istihalah. Tak. Istihalah ni dengan makna penafian. Dengan makna tak buta. Adapun buta mustahil, benda yang tidak layak bagi Allah. Itu dipanggil perbezaan di antara mustahil dan istihalah. Adapun istihalah yang kita nak pegang ialah, yang kita nak beriman, yang kita nak pegang ialah tak buta pada Allah. Kenapa dia tak buta? Kerana dia penglihat. Tak buta itu nak menzahirkan makna pelihat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Mustahil lawannya dan lawannya. Lawan sifat penglihat itu buta, iaitu buta tu mustahilun, tak layak pada diri Allah Ta'ala. Dan dalil wajib samak dan basar. Sama tuan-puan dua ni. Samak dan basar satu. Bagi Allah Ta'ala itu baharu alam. Sama. Iaitu baharu alam. Dengan ada alam inilah sebagai tanda dan bukti bahawa Allah mesti bersifat dengan pendengar. Adanya alam ini, adanya kita ini, adanya gunung ganan, bukit bukat, segala lautan. Sebagai tanda adanya sifat yang bernama penglihat. Adanya sifat Allah yang bernama pendengar. Kalau Allah Ta'ala tak pendengar, dia lemah. Mana mungkin Allah yang bersifat dengan lemah, dengan peka dan buta, mampu untuk mencipta alam dan baharu ini. Alam yang bersifat baharu ini. Itu cara untuk kita mudah faham. Baik, itulah, tetaplah, mestilah Allah itu tak lemah, Allah itu tak buta. Karena kalau buta, Allah Ta'ala akan lemah. Allah tuli, Allah peka, Allah Subhanahu wa taala lemah. Kalau Allah lemah, Allah tak mampu untuk mencipta alam ini. Baik, dan firmanullah Ta'ala, ini dalil akal, dalil nakal, dalil yang diadaptasi daripada Al-Quranul Karim. Kalau tadi dalil akal, dalil yang dianalisis dengan menggunakan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Menggunakan daya penakkulan akal untuk kita fikir. Sehingga keluar rizak dia mesti itu rizak kepada kita fikir. Proses fikir itu. Wa huwas sami'ul basir. Dan iaitu Allah yang amat mendengar. Dan Allah itu, dan dialah Allah itu, kata nama itu kembali pada Allah. Dan bermula ialah Allah itu As-Sami'ul Basir, yang bersifat Allah itu, nama bagi zat itu yang mempunyai sifat, yang nama sifat itu pendengar, Sami', dan yang amat melihat, Basir, yang amat melihat, yang sangat melihat, itu Basir. Dan ke-13-nya wallahu a'lam, insya-Allah kita akan sambung minggu depan, terakhir, iaitu ciri yang terakhir. Baik, kita buat rumusan tuan-puan berkaitan dengan sifat sama dan basar ini. Sama dan basar. Baik, kita rumus tuan-puan, lebih kurang ada berapa yang kita bincang tadi? 1, 2 dan 3. Ada 4 yang terakhir. Boleh kata kita bahagikan secara detail 4. Baik, pertama apa dia? Rumus akal kita tak bahas. Yang pertamanya, kita mulakan dengan makna.
Makna sama' dan makna basar. Itu penting tuan-puan. Yang pertamanya ialah makna basar dan makna sama' saja. Basar dan sama' ataupun sama' dan basar, pendengar dan pelihat ini. Apa dia yang kita dah sebut tadi? Iaitu sifat pendengar dan sifat penglihat Allah Ta'ala ini satu sifat yang betul-betul ada pada diri Allah Ta'ala. Simple saja tuan-puan. Kita akui macam tu. Yang kedua, barulah kita nak, orang panggil apa? Kita nak tengok fungsi dia. Fungsi dia. Yang kedua ialah takluk. Peranan dia. Peranan ni apa dia? Kita sebut takluk. Bahasa mudahnya takluk. Peranan ini ataupun fungsi ini, pendengar dan penglihat. Apabila Allah Ta'ala ni bersifat bercirikan pendengar dan penglihat, dengan makna apa? Dengan makna Allah ni berkeupayaan untuk mendengar dan melihat. Sama je. Mendengar dan melihat ini segala perkara. Ini bidang tugas dia. Yang penting kita cover terus. Dengar kita peranan itu terus kita combine dengan bidang tugas dia. Yang Allah cover. Yang Allah cover pula. Yang penglihat dan pendengar cover. Jadi pendengar dan penglihat ini dia berkeupayaan mendengar. Dia berkeupayaan mendengar dan melihat akan segala perkara yang maujud. Kata kunci dia tuan-puan, perkara maujud. Itu mesti ada. Mesti penting itu. Sebab kita nak faham. Segala perkara yang maujud, perkara yang betul-betul ada. Maknanya amrun iktibar, dia bukan cover. Dia bukan bidang tugas dia. Amrun iktibar. Jangan tanya Allah dengar tak? Allah dengar ataupun tidak? Allah melihat ataupun tidak? Botak. Allah melihat ataupun mendengar ataupun tidak? Janda. Janda Allah tak dengar. Janda Allah tak melihat. Kenapa? Kerana itu bukan tugas dia. Kita nak jawab, kita kata Allah bukan tugas, bukan peranan, bukan takluk dia. Kerana janda itu bukan maujud. Janda itu status. Merujuk kepada orang yang tidak ada suami. Orang kematian suami. Kita panggil janda. Diri dia tu ada. Diri perempuan yang kematian suami, ya, ada. Diri dia maujud. Allah dengar, Allah melihat. Kenapa? Kerana diri dia maujud. Tapi statusnya benda yang tidak ada. Status itu kita faham. Kita nak kelas. Kita nak kategorikan. Oh, status ini single. Status ini couple. Status ini, apa panggil apa? Janda. Status ini, duda. Janda dan duda itu hanyalah status. Dan status itu mengikut piayawan ilmu aqidah. Dia termasuk benda yang amrun i'tibar, yang boleh difahami dengan akal untuk nak kategorikan seseorang itu mengikut duda, janda, lelaki dan perempuan nama. Tapi benda maujud ataupun tidak, kategori maujud, benda yang boleh dikesan dengan mata kita, boleh dikesan dengan telinga kita, boleh dikesan dengan panca indera. Duda tidak boleh dikesan dengan mata. Kalau tengok tak nampak duda, nampak lelaki yang tidak ada isteri. Lelaki yang kematian isteri, kita panggil duda. Duda merujuk kepada panggilan lelaki yang kematian isteri. Nah, itu tuan-puan, itu paling penting kata kunci maujud. Kita ulang sekali lagi tuan-puan, penglihat, peranan dia, fungsi penglihat dan fungsi pendengar, dia berkeupayaan untuk mendengar dan untuk melihat segala perkara yang maujud, perkara yang ada. Allah boleh tengok lelaki, Allah boleh tengok diri orang lelaki, Allah boleh tengok dan Allah boleh dengar diri perempuan. Ini diri orang perempuan. Bukan boleh dengar perempuan, diri dia. Perempuan tu refer kepada nama juga. Allah boleh dengar diri kita. Allah boleh melihat diri kita. Allah boleh mendengar putih. Allah boleh melihat putih. Kerana putih itu maujud. Putih itu benda ada. Sama ada benda maujud itu perkara yang wujud. Perkara yang wujud pada akal. Seperti diri dia. Dan sifat-sifat kesempurnaan ada pada diri dia. Sifat ma'ani. Semuanya Allah boleh nampak. Ataupun perkara yang istihalah. Perkara yang tidak ada. Perkara yang istihalah. Bukan mustahil. Bukan mustahil tuan-puan. Ini pun kena ingat. Allah Ta'ala ini dia melihat dan mendengar. Dia melihat dan mendengar apa dia tuan-puan? Dia melihat dan mendengar perkara yang istihalah.
Perkara yang istihalah, bukan mustahil. Allah bukan mendengar buta, kerana buta itu tidak layak pada dia. Buta itu bukan istihalah, tapi mustahil. Buta itu bukan layak bagi dia. Buta itu tidak ada bagi Allah Ta'ala. Tapi tak buta itu, Allah Ta'ala tahu tak buta. Allah Ta'ala tahu diri dia tak buta, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak, dan Allah boleh dengar istihalah. Kenapa? Kerana dia sabit. Orang panggil istihalah ni, dia sabit pada sifat istihalah. Baik. Begitu juga harus. Perkara harus yang ada pada, yang harus, yang maujud, semuanya tuan-puan Allah nampak. Harus, diri kita ni harus tuan-puan. Warna, rasa, semua termasuk perkara harus. Semua boleh dengar, asalkan benda itu benda yang benda yang maujud, benda yang ada. Baik. Settle tuan-puan dua benda. Kita dah tahu dua benda. Pertama, kita tahu apa dia, makna. Yang kedua, kita tahu fungsi dia. Fungsi ni kita combinekan terus dengan bidang tugas. Kita nak jimatkan, kita tak nak banyak sangat dia punya struktur tu, kita orang panggil apa, kita terus combinekan. Apa dia? Fungsi dia berfungsi atau berkeupayaan untuk melihat dan mendengar segala perkara yang maujud. Segala perkara yang maujud, sama ada yang wajib ataupun yang istihalah ataupun yang ataupun yang harus. Baik, settle tuan-puan. Settle. Dan yang ketiga tuan-puan, yang ketiga ini juga kita kena tahu cara ataupun bentuk. Sebenarnya tak perlu yang ketiga, kita boleh combinekan terus. Tapi kita boleh asing yang ketiga. Ketiga ini, orang panggil apa? Allah Ta'ala takluk dia, peranan apa? Dia panggil takluk inkishaf ataupun ihatah. Takluk dia secara terbuka. Dia melihat secara terbuka, secara nyata, secara teram, tanpa tersembunyi. Tanpa tersembunyi. Terang Allah melihat. Walaupun dalam batu pejal. Walaupun dalam batu pejal yang tak nampak kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak. Itu yang ketiga. Dia melihat, mendengar dan melihat secara nyata. Secara nyata semua perkara yang maujud. Sama ada perkara maujud tu perkara wajib ataupun perkara istihalah. Baik. Last kali yang keempat. Last kali ni, Allah Ta'ala ni tuan-puan, dia ingat melihat dan mendengar tidak menggunakan alat. Ingat, jangan kata Allah mendengar dengan apa? Allah mendengar dengan benda. Allah mendengar dengan alat. Bukan. Allah mendengar dengan sifat dia. Dan cara-cara dia. Adapun kita mendengar dengan telinga. Dan kita melihat dengan mata. Itu beza. Apa beza kita? Penutup kita nak sebut beza kita. Supaya kita lebih confirm ataupun lebih confident. Apabila kita nampak cara kita melihat. Konsep kita melihat dan konsep kita mendengar berbeza dengan konsep pendengar dan penglihat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Settle tuan-puan yang keempat tadi, Allah Ta'ala mendengar dan melihat tidak menggunakan alat dan tidak ada cara dan tidak ada sebaran syarat. Kita ulang sekali lagi yang keempat. Allah Ta'ala ni tuan-puan, dia mendengar dan melihat tidak menggunakan alat dan tidak ada cara dan tidak ada sebaran syarat. Di sinilah berbeza. Untuk untuk lebih confirm, lebih yakin, kita kena tahu kita. Adapun kita tuan-puan, kita pula. Adapun manusia ini, ni last penutup manusia. Supaya kita nak buat perbandingan bahawa cara ataupun konsep penglihat dan pendengar Allah ini, Allah mendengar tanpa alat, tanpa syarab dan tanpa tanpa cara. Allah boleh mendengar tanpa alat, tanpa cara ataupun tanpa syarab. Allah ada sifat pendengar. Yang kedua tadi, Allah ada peranan pendengar dan peranan pendengar dan peranan penglihat. Yang ketiga kita bincang tadi apa dia tuan-puan? Yang ketiganya bentuk. Cara Allah ataupun panggil apa? Allah melihat ini, berfungsi ini, takluk dia, peranan dia berfungsi melihat secara terbuka, secara nyata, secara terang, tanpa tersembunyi.
walaupun benda itu berada di dalam batu pejal sekalipun, Allah dapat melihat dengan sifat penglihat dia. Last sekali penutup yang keempatnya ialah Allah melihat tanpa alat ataupun tanpa ada cara tertentu ataupun tanpa ada sebaran syarat. Berbeza dengan kita. Ini kita nak kenal kita, bahawa kita nampak sangat hebat Allah Ta'ala ini. Sangat hebat kekuasaan, bahawa kita timbul rasa kekuasaan dalam hati kita. Rasa agungnya yang maha dahsyat. Penglihatan ada pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Tak boleh nak fikir dengan akal kita. Kehebatan Allah, mentazimkan Allah dalam hati kita. Kenalnya Allah menyebabkan terus kita rasa kehebatan yang sangat-sangat hebat. Menyebabkan kita rasa sentiasa kena menagungkan Allah. Tidak ada masa kita terluan tanpa menagungkan Allah. Tanpa menyebut Subhanallah, tanpa menyebut zikir Allahu Akbar. Memang kita nampak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan di bibir saja, tapi nampak berterus sampai ke hati. Hati kita nampak, ya Allah, hebat sungguh Allah, luar biasanya Allah, besarnya Allah. Besar bukan besar fizikal, tapi agungnya Allah. Allah bersifat dengan penglihat. Ya Allah, Allah boleh maha melihat segala perkara yang maujud. Melihat pula dalam bentuk yang nyata, terbuka, tidak ada tersembunyi. Walau apapun sekali benda itu, asalkan benda itu maujud, semua Allah boleh melihat. Menyebabkan keagungan datang. Menyebabkan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah di bibir kita. Inilah orang-orang yang hampir dengan Allah. Para wali Allah, tuan-puan, para orang yang muqarrabin, orang hampir dengan Allah. Mereka ini sentiasa ingat kepada Allah. Lidah mereka, hati mereka zikir. Lidah mereka zikir, hati mereka zikir. Dia panggil zikrul qarbi wa zikrul lisani. Serentak. Lidah sebut Allahu Akbar, hati dia rasa Allahu Akbar maha besar, Allahu Akbar maha hebat, Allahu Akbar maha dahsyat Allah Ta'ala ini. Menyebabkan dia rasa gerum, dia rasa takut, dia rasa malu, rasa sebaran semua perasaan di hati dia. Inilah level untuk kita rasa. Bermula dengan menggali maklumat tentang ciri ketuhanan yang maha hebat. Apa konsep penutup kita, tuan-puan? Konsep kita, baik, cara manusia melihat dan mendengar. Manusia melihat dan mendengar ini ada cara dia dan ada syarat dia. Ini beza dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Kita nak sebut empat benda. Pertama apa? Pertama syarat. Kan Allah, manusia ni dia mendengar dan melihat dengan syarat ataupun ada cara dia. Allah Ta'ala tak ada cara. Tetapi manusia mendengar ada syarat. Manusia melihat ada syarat. Pertama apa dia? Pertamanya syarat boleh mendengar dan boleh melihat ini. Syarat pertama, tidak ada mani', tidak ada halangan. Ini syarat pertama, tuan-tuan. Kalau ada halangan, kita tak boleh dengar. Kalau ada halangan, tak boleh melihat. Apa saja bentuk halangan, tak boleh melihat. Kenapa tak nampak? Tu terhalang. Halangan. Ada mani', maka tertegah. Apabila ada mani', maka mamnu'. Dia tertegah memandang, tertegah melihat, tertegah mendengar. Dia tak boleh dengar. Kenapa tak boleh dengar? Halangan. Apa dia? Ni bising sangatlah. Tak boleh dengar. Kerdilnya kita. Ada manik tertegah. Ada halangan tertegah melihat. Kenapa tak nampak? Tu duk. Lagi sikit aku nak tengok ni. Kita ada halangan. Halangan inilah yang boleh menghalang kita daripada nampak. Halangan inilah yang boleh menghalang kita daripada mendengar. Allah Ta'ala dia boleh melihat. Jangan kita nak cover. Oh tak apa, aku buat maksiat ni dalam tempat yang Allah, tempat orang tak nampak. Ya, orang tak nampak. Kerana orang nampak ini, orang nak melihat ini, mesti tidak ada halangan. Kalau kita buat halangan, kita cipta halangan, menyebabkan orang tak nampak. Tetapi ingat, kalau siapa yang yakin dan beriman kepada Allah, Allah ada ciri yang bernama penglihat. Dan Allah boleh melihat perkara maujud, tamak ada maujud itu harus, perkara maujud itu wajib ataupun mustahil, secara nyata terbuka, tanpa tersembunyi. Apa saja kita buat perkara seorang diri, perkara mungkar, Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala dengar. Maksiat yang kita buat, perkara yang Allah Ta'ala tak suka kita buat, Allah Ta'ala nampak. Menyebabkan kita rasa malu kepada Allah. Allah sedang melihat kita. Apa saja kita buat, Allah sedang melihat. Menyebabkan kita rasa gerun untuk melakukan perkara mungkar, kerana kita beriman kepada Allah Ta'ala. Allah sedang melihat kita. Baik. Settle tu pun. Satu. Maknanya cara melihat kita, cara mendengar kita,
Syarat pertama untuk kita dengar, syarat pertama untuk kita melihat, mesti tidak ada halangan. Kalau ada halangan, kita tak boleh mampu mendengar dan melihat. Baik, yang kedua. Syarat yang kita melihat yang kedua. Tidak ada jarak. Ini pun halangan. Ini pun syarat. Syarat untuk kita dengar, syarat untuk kita melihat, mesti tidak ada jarak. Kalau ada jarak, tuan-puan, tak dengar jauh. Sebab tu dekat. Dia sifat baru ni, tuan-puan. Dia makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Makin muda kita kuat pendengaran kita. Allah Ta'ala bagi full power, penderia pendengar kita ini full. Tetapi makin lama makin Allah tarik perlahan-lahan tanpa kita sedar. Kenapa umur 50 ni kurang dengar? Allah dah tarik secara perlahan-lahan, sama ada sedar ataupun tidak kita. Proses untuk Allah tarik nikmat pendengar yang Allah beri pinjaman sekejap saja. Dah Allah beri pinjaman sekejap, limited pula tu, kita saja perasan hebat. Allah beri pinjaman ni benda yang sekejap, lepas tu limited pula. Kita kena tahu. Kenapa? Allah nak bagi kita sedar, perasan, ini bukan milik kita. Dan dahlah milik Allah Ta'ala, Allah bagi sedikit saja, limited saja. Baru kita nampak siapa sebenarnya yang kuat. Siapa yang sebenar yang perlu kita agung-agungkan dan perlu kita puja. Bukan diri kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak ada apa, hanya ada ni pun Allah beri. Allah beri pun Allah boleh tarik balik. Dan Allah beri pun dalam bentuk limited. Kita dengar benda yang tidak ada jarak. Kalau ada jarak, kita tak dengar. Jauh. Kenapa tak dengar ni? Panggil lama daripada tadi, tak menyaut ni. Kerana jauh. Kita duduk dalam bilik, tiba-tiba dia panggil luar rumah. Memang tak dengar. Kenapa? Jarak jauh. Itu ada jarak. Begitu juga nak tengok, tuan-puan. Kenapa tak nampak? Kenapa jauh sangat? Bukan buta, bukan jenis kelabu, bukan orang panggil mata ni nak kena pakai spek dah, kerana jauh 50 meter tak nampak benda halu. Tu jarak. Yang ketiga, tuan-puan, kita nak ekspreskan, masa dah cukup. Yang ketiga, syarat mendengar. Yang ketiga, syarat yang mendengar ini apa dia? Mesti ada suara dan huruf. Ini syarat mendengar. Kalau nak mendengar, mesti ada suara dan huruf. Kalau tak ada suara, manusia tak boleh connect. Dia tak boleh berfungsi alat pendengaran dia. Kerana alat pendengaran dia, dia boleh mendengar, dia boleh connect dengan suara yang berhuruf sahaja. Ataupun suara yang tak ada huruf, dia boleh dengar suara saja. Ataupun suara yang berhuruf, dia boleh dengar dan dia boleh tulis. Kalau selain daripada suara, tuan-puan, dia tak boleh dengar. Selain daripada suara, dia tak boleh dengar. Sebab itulah tu bertanya kawan kita, mu boleh dengar ada aku ni? Boleh dengar ada aku sekarang ni? Aku duk ada depanmu ni, boleh dengar tak? Aku duk ada depan kau ni, boleh dengar tak? Dia kata dengar. Apa? Suara dengar? Tengok dia hanya connect dengan suara. Kenapa telinga dia connect dengan suara? Kerana itu takluk dia. Itulah bidang tugas pendengar yang Allah limited kepada bersuara. Perkara yang ada suara dia boleh dengar. Cahaya dia tak boleh dengar, tuan-puan. Telinga kita tak boleh dengar cahaya. Telinga kita, tuan-puan, tak boleh dengar warna. Telinga kita tak boleh dengar manis, masin, pahit dan sebagainya. Tak boleh dengar. Walaupun benda itu maujud. Tapi kita tak boleh dengar. Kerana kita hanya boleh dengar, Allah limitedkan hanya pada suara saja. Tu baik, settle. Dan yang terakhir, syarat melihat pula mesti ada arah dan juga warna dan cahaya. Ini dia. Adapun melihat zat Allah Ta'ala, tuan-puan, ingat kita syarat melihat ini, syarat kita melihat di dunia ini Allah limitedkan pada melihat hanya mesti ada cahaya dan juga ada warna. Kalau tanpa cahaya, tanpa warna, kita tak mampu melihat. Contoh, tuan-puan, gelap, malam. Kita off lampu, segala pun tidak ada, cahaya pun tidak ada, matahari pun tidak ada, bulan pun tidak ada, bintang pun tidak ada, cahaya lampu tidak ada, gelap gelita. Boleh nampak dah gelap gelita, diri kita pun tak nampak. Jangan nak tengok orang lain, tengok kita pun tak nampak. Pakailah kopiah putih pun tak nampak juga. Walaupun kopiah putih dah warna, tuan-puan. Sebab mata kita connect dengan benda cahaya. Mata kita connect dengan warna. Kalau tanpa warna, tanpa cahaya, mata kita tak mampu untuk melihat. Maknanya tak mampu berfungsi. Jadi takluk mata kita sangat limited. Peranan dan fungsi mata kita sangat limited yang Allah berikan kepada kita. Adapun melihat zat Allah Ta'ala di syurga, tidak sama. Bukan Allah ada cahaya.
Bukan Allah ada warna, Allah tak bercahaya, Allah tak berwarna, Allah tak berpattern, Allah tidak ada pattern, tidak ada design. Allah tak bulat, tak panjang, tidak berbentuk-bentuk. Kenapa? Karena Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, laisa kamitslihi syai'. Allah melihat, kita akan melihat Allah Taala, zat Allah Taala di syurga dalam bentuk yang tidak sah, dalam bentuk yang tidak sama. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-puan, kita akan sambung sifat yang terakhir, iaitu dan ke-13 kalamun. Ini antara sifat yang penting yang perlu kita fokus, yang perlu kita faham betul-betul, kerana dia antara sifat yang agak banyak polemik dan banyak perdebatan dan khilaf, tapi kita just basic saja tuan-puan, tak perlu bincang khilaf-khilaf. Yang kita akan fokus yang level basic, level fardu ain, untuk kita boleh pegang, boleh faham dan boleh beriman tentang perkataan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-puan, terima kasih banyak. Kita lewat sedikit. Terima kasih banyak pada tuan-puan yang meraihkan majlis kita, memeriahkan majlis pengajian kita ataupun majlis muzakarah kitab Al-Iman kita pada pagi ini. Seperti biasa setiap minggu kita buat anak-anak gen anjuran gen anak muda daripada Ceras. Setakat PKP ni kita adakan setiap Sabtu secara online pukul 10 pagi pukul 10 pagi. Baik, terima kasih kepada semua. Tanpa saya sempat nak baca tuan, kita ada Wan, kita ada siapa lagi, kita ada Al-Fadhil Aziz Ismail, kita ada Puan Enah Ali, tak sempat saya baca apa tuan-puan tulis. Muhammad Hairil, kita ada Hairil dari Putrajaya. Kita ada Abang Bak Ismail dari New York. Oh, jauh Abang Bak kita. Abang Bak kita dari jauh, dari New York sana. Mudah-mudahan berikan kesihatan yang baik Abang Bak kita dari jauh. Ikut PKP, ikut live kita. Kita ada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Muhammad kita, kawan sekampung ni. Baba Mat kita ada. Dan Ustaz Jaidin kita ada Nazrin, wakil surau kita, wakil penganjur kita Nazrin. Terima kasih semua kepada tuan-puan, again anak-anak muda yang menganjurkan program ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, Allah balas kebaikan kepada tuan-puan semua, dan Allah berikan keberkatan kepada kita. Allah beri kebaikan sama ada bentuk pahala dan juga segala bentuk-bentuk yang lain tanpa kita sedar ataupun kita tak sedar. Itulah harapan kita tuan-puan, bukan sejenak pahala, bukan sejenak ilmu, bukan saja kita dambakan manfaat daripada ilmu, tapi segala bentuk kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita sedar ataupun tidak. Kerana kita sangat lemah, sangat daif, sangat kerdil. Kita hanya nampak benda yang fizikal, tapi kita banyak benda yang kita tak nampak. Sebab itulah kita doakan segala bentuk kebaikan, sama ada nampak, tak nampak, sedar ataupun tidak, Allah berikan kepada kita. Itulah yang terbaik untuk kita. Yang penting kita setting niat kita, ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana nak lepas tanggungjawab kita sebagai nak mencari ilmu fardu ain, nak lepaskan tanggungjawab fardu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah setting niat kita, jangan hanya kerana lain. Jangan ada kerana lain. Pastikan niat kita semata-mata bulat kerana Allah Subhanahu wa taala, sama ada kerana Allah itu kerana perintah ataupun kerana ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua.